Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Inna rabbi ala kulli syai'in hafiz. Amin. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azzakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah ikhwan, kita sambung majlis ta'lim ini. Kita sampai kalau tak salah muka surah 40 23. Muka surah 40 perkara yang ke-23, iaitu cinta kepada kehidupan dunia melebihi cinta kepada Allah ataupun akhirat. Ikhwan, ini di antara benda yang boleh menjadi musuh insan dengan pencipta dia. Cinta kepada kehidupan dunia. Dalam bahasa Arab, cinta dipanggil hub. Kita kata hubbud dunia. Dalam bahasa Arab, bila kita kata hub, dia membawa makna izharu al-mahabbah. Satu orang itu menampakkan terhadap benda yang dia cintai. Izharu al-mahabbah, izharu lahu al-mahabbah. Dia menampakkan. Kalau satu orang tu dia cinta, dia pendam, dia sembunyi. Ini siapa pun tak tahu dia cinta. Siapa pun tak tahu. Tapi bila dia menampakkan tutur bahasa dia, perkataan dia, dia nampakkan, maka dia dikatakan orang yang bercinta. Apabila satu orang itu cinta kepada kehidupan dunia, dia menampakkan. Bagi nombor satu dah. Saya kipas tak boleh, aircon tak apa. Baik ikhwan, dia menampakkan. Ikhwan, mari kita kenang balik satu hadis Thauban, iaitu ketika Nabi mensifatkan tentang apa ikhwan, tentang orang Islam akan dimusuhi oleh orang bukan Islam. Macam mana cara dia musuh? Seperti mana orang lapar diberi pada dia hidangan makanan. Orang lapar sangat-sangat tengok hidangan makanan, dia akan makan semua, dia rata tinggal tulang. Nabi kata umat kafir akan buat macam tu pada umat Islam. Bila dah jadikah, tak jadi lagi kah, wallahu ta'ala alam. Tapi Nabi telah sebut, kalau dah jadi, mungkin sebelum kita hidup, peperangan demi peperangan. Kalau tak jadi, mungkin pada masa akan datang. Kemudian para sahabat bertanya, anahnu ya Rasulullah, adakah pada hari itu kita jadi lagu tu kerana kita ni sikit, mereka banyak? Adakah kerana kita sikit, mereka banyak jadi macam tu? Nabi kata, kamu banyak. Nabi kata, bal antum kathir, kamu cukup banyak. Pun demikian, mereka boleh buat lagi. Nabi kata, banyak kamu rusaun ka rusa'is sail, seperti mana banyaknya buih di atas muka air. Buih ni banyak tapi dia tak boleh tahan. Maka sahabat kata, kenapa orang Islam banyak
tak lawan dengan orang. Mungkin musuh sikit, kita banyak. Kenapa dia buat kita macam tu? Kesian belah tak ada, simpati tak ada, dia buat kita teruk-teruk. Kalau antum masih boleh ingat lagi dulu, ada peristiwa Ambon dan Kepulauan Maluku, kalau masih ingat lah. Setiap orang tua-tua kata Melayu mudah lupa, mamak mudah ingat. Itu bahasa dia. Orang tua-tua katakan Kepulauan Ambon, Maluku dan Ambon. Orang Islam bangkit-bangkit waktu subuh, tiba-tiba dia duduk depan rumah dia, asah golok dia tetap. Tak ada apa saya ribut, tak ada taufan, tak ada apa, tak ada. Ambon mengamuk, Maluku berdarah. Sebelum daripada kita mungkin hal tentera salib, kita tengok di mana? Kita tengok ke Bosnia. Tak ada satu punca orang Bosnia kena macam tu. Tak ada punca, tak ada ekor, tak ada kepala kena. Kenapa ikhwan? Nabi dah kata, orang Islam ni, orang kafir tengok orang Islam ni, dia nampak macam mana orang lapang melihat satu hidangan makanan. Dia tengok tu, dia nampak, dia tak senang duduk. Kita sikit, tak, kita banyak. Tapi kenapa jadi macam tu? Nabi kata, kerana kamu kena satu penyakit. Penyakit itu nama dia Al-Wahan. Penyakit Wahan. Al-Wahan. Waw ha nun wahan, ha besar. Waw ha nun wahan. Sahabat kata, apa penyakit wahan itu? Ma wahnu ya Rasulullah. Penyakit apa ni? Nabi kata, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Penyakit wahan itu hubbud dunya, kamu terlampau sayang dengan dunia. Wa karahiyatul maut, kamu tak suka dengar pasal mati. Jadi Nabi guna perkataan hubbud dunya, penyakit hubbud dunya. Apa dia? Dia kalau tak menunjukkan cinta kasih kepada dunia, dia tak boleh duduk. Dia dah jadi orang yang tenggelam dalam laut cinta, mahabbah. Dari segi pertuturan, perkataan, pakaian, kumpul harta, dia tak boleh duduk, ikhwan. Kalau kita suruh dia tumpu sedikit kehidupan dia kepada akhirat, dia tak boleh. Dia kena tunjuk. Maka kamu terlampau menunjuk, Nabi kata. Quran kata kepada kita, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Bal tu'thirunal hayatad dunya, kamu ni terlampau dengan dunia ni. Terlampau. Quran guna bahasa terlampau. Kita duduk atas dunia, kita makan, kita minum, ada harta. Allah suruh kita keluar zakat. Allah suruh kita pergi Mekah, suruh kita tolong orang. Tapi bila perkataan bal tu'thirunal hayatad dunya, kamu melampau. Kamu dah melampau ni. Zakat dah tak jadi zakat dah ni. Ini bukan dah pakaian ni, ini dah sampai nak masing-masing nak tunjuk kekayaan yang dia ada. Hang beli ni, aku beli ni. Hang beli ni, aku beli ni. Dia mampu. Kalau dia tak beli, dia rasa tak boleh duduk. Ini nama dia hub, ataupun kita kata izharu lahu al-mahabbah. Dia kena penyakit, dia tak tunjuk tu, dia tak senang duduk. Yang ni Nabi kata satu benda boleh bagi rosak. Tapi bila datang tang akhirat, dia tak tunjuk. Dia tak tunjuk takwa dia, dia tak tunjuk dia punya muraqabah, dia tak tunjuk dia punya sabar. Kira dengan akhirat ni macam dia tak ada hati. Dia tak sembahyang ke? Awak nak sembahyang, nak kena tunjuk depan hang. Nama tak nampak masjid, awak kalau sembahyang di rumah tak sah. Bahasa dia pakai. Tapi dengan kekayaan dia, kalau dia tak tunjuk apa dia ada, dia tak boleh duduk. Quran kata bal tu'thirunal hayatad dunya, kamu sangat melampau. Cara hidup macam ni ikhwatul iman boleh buat manusia karahiyatul maut. Dia tak mau mati. Dia tak suka dengar pasal mati. Dia dengar pasal mati, dia tak seronok. Karahiyah. Dia rasa apa? Dia tunjuk, meluak dia tu dia tunjuk. Kalau mahabbah dia tunjuk sayang, karahah ni dia tunjuk, meluak tu dia tunjuk. Dengan rupa parah, dengan perkataan, dengan memek muka, dengan cara berpakaian, dia tunjuk. Cara dia pakaian, dia tunjuk. Dia tak suka kepada mati. Subhanallah. Orang ni
saja cakap lah kan, macam mengumpat, tapi taklah mengumpat sangat, sikit-sikit je lah. Kalau orang kadang-kadang saya kata macam orang perempuan kan, bukan sinilah, ni belah Sulu ni, dia kalau dia pakai skirt, dia jalan, dia make up, dia pergi buat rambut, agak-agak itu pakaian orang ingat mati lah. Kita pergi jumpa dia, kita kata, cik, oi, cik nak mati. Dengan pewatakan dia lagu tu, apa yang akan dia pamerkan pada kita? Itu nama dia karahiyah. Dia tunjuk kebencian dia. Dia tunjuk kebencian dia. Sebenarnya ini kata dia cinta kepada kehidupan dunia melebihi cinta kepada Allah ataupun akhirat. Kalau orang itu ada cinta kepada Allah dan akhirat, dia akan kena sifat menunjuk. Juga dia akan kena sifat apa? Dia akan tunjuk hidup dia, cara rumah, cara dia didik keluarga, isteri, suami, anak-anak. Dia akan tunjuk kata keutamaan dalam rumah Allah dan agama dia. Dia tunjuk, dia akan tunjuk. Wajah tu akan keluar. Kita kata izharu lahu al-mahabbah, itu akan keluar. Tapi sampai dalam rumah tak dengar bang, tak dengar tilawatul Quran, macam mana kita nak kata orang ni berhubung dengan Tuhan dia? Subhanallah, ini satu kehidupan yang salah, ya ikhwan. Yang salah. Maka dia kata kehidupan duniawi penuh permainan dan perhiasan hingga boleh melalaikan manusia serta melupakan Allah dan kehidupan akhirat. Ikhwan, orang sebut pada kita dunia, hidup dalam dunia, dia adalah satu, orang kata satu permainan. Mainan tu kita yang draw, kita yang ukiah, kita yang tentu panjang pendek, kita yang masuk dalam permainan tu, kemudian kita terperangkap dengan permainan itu. Kita yang terperangkap. Anak-anak kita yang mengandung kita, yang pantang kita, yang ada harapan besar dekat dia, kita, yang didik dia, kita. Kalau kita nak pukul, nak jentik telinga, anytime, bila-bila masa kita boleh buat, tapi kita tak buat. Kita hanya atur mainan untuk anak ni. Anak kita naik tempat bahaya, dia nak terjun macam Batman. Kita kata turun, dia kata Batman terjun, okey. Yang tu Batman. Kalau terjun KO terus lagi. Tak, nak terjun juga, kita layan dia. Kita kata tak apa, tunggu Ustaz, mama ambil tilam, terjun atas tilam, kita layan dia. Kalau kita naik sama, kita jentik daun telinga dia terus, kita boleh buat, kita tak buat. Kita masuk dalam permainan dia. Sampai satu masa permainan dia lebih daripada kita, kita tak mampu kuasai dia. Pada masa tu kita mula mengadu ke Tuhan, anak aku macam ni, anak aku macam ni. Kehidupan itu kita yang mulakan, kita yang start, kita masuk, kita tak boleh keluar. Lepas tu kita mengadu kesengsaraan. Hati-hati dengan kehidupan macam ni, ikhwan. Duit kita cari, tenaga hak kita. Duit boleh pi, duit boleh mai. Kita pulun bukan-bukan, pulun, kita hambat bukan-bukan punya hambat. Lepas tu kita mengadu letih. Kita yang mengadu letih. Yang tak sihat tubuh badan. Duit kita pergi mana, dia habis kot tu juga. Last sekali umur hidup kita, last sekali tua, kita mula nasihat orang muda, jangan pulun sangat, aku dah rasa dah. Kita mula mengaku letihnya hidup ini. Kita yang start, kita yang masuk, kita yang tiup whistle permulaan. Lepas tu kita mengadu kehidupan ini satu benda yang menyusahkan. Jangan macam tu, ikhwan. Sepatutnya apa yang kita buat, kita letak hidup ini di bawah ketentuan Tuhan. Kita letak hidup ini di bawah kemahuan Tuhan. Sepatutnya hidup apa yang menghidupkan. Yang Quran kata ya, kita kata ya. Yang sunnah kata ya, kita kata ya. Yang Quran kata tidak, sunnah kata tidak, kita mesti kata tidak. Itu kehidupan. Kita kuasai dia, bukan dia kuasai kita, ikhwan. Tapi susah. Susah, ikhwan. Susah. Orang kata nak bagi anak pelan besar makan nasi, ini susah. Dia nak makan cekedi juga. Dia nak makan benda merepek juga. Tak layan, dia mengamuk. Layan, kita letih. Kita letih. Kita tak mau angkat suara. Kita kata anakku. Last kali kita tengok anak Pak Hasan, anakku Syazali. Pak Hasan kenal dengan anak dia. Dia kenal. Dia buat game. Dia buat game anak dia.
Dia buat jalan kehidupan anak dia. Dia masuk dengan permainan anak dia. Lepas tu dia tak boleh pi. Budak tu pelan besar, lari pelan deras, dia pelan tua. Demikian kehidupan ikhwan. Demikian kehidupan. Kerana itu ikhwatul iman, cuba tengok. Oleh demikian, orang yang mementingkan urusan duniawi semata-mata tanpa mementingkan urusan akhirat akan mendapat kerugian dan azab Allah. Sampai dia tak pandang Allah Ta'ala, dia akan letih. Demi Allah, dia akan letih. Dia akan letih, ikhwan. Satu benda yang kita tahu, hidup ini akan berakhir dengan mati, dia akan letih. Dia akan letih. Cuma insan, dia percaya dia mati awal ke lambat, itu hal dia. Tapi dia akan mati. Dia akan mati. Yang sombong, yang tak sombong. Kita baca dalam tafsir Ibnu Katsir, kata dia, Allah bagi kekuasaan pada Firaun 400 tahun. Itulah tempoh dia berkuasa kota Mesir. Dengan umur dia, itulah lama dia, 400 tahun. Hari ni 2013. Kita pergi ke Mesir, Firaun dah tak ada. Yang adanya ialah cerita Firaun. Mana ruh dia, mana jasad dia, mana sejarah dia, mana langkah dia, mana harta dia. Tak ada. Akhirnya dia kena kembali kepada Allah. Akhirnya dia akan kembali kepada Allah. Satu hari ikhwatul iman, Nabi masuk ke market, masuk ke pasar. Nabi masuk, Nabi tengok sebelah kanan, Nabi tengok sebelah kiri. Nabi nampak ni bangkai kambing yang cacat, mati. Maka Nabi angkat sebahagian daripada kulit-kulit dia. Nabi angkat. Nabi kata, "Hei orang di pasar, aku nak jual 1 dirham, siapa nak beli? Aku nak jual 1 dirham, siapa nak beli?" Dia pun kata, "Ya Rasulullah, dia ni menatang ni, kambing ni, masa dia hidup pun dia cacat. Dia hidup pun dia tak ada harga. Tanpa mati jadi bangkai, lagi tak ada harga. Kami tak mau buang harta kami." Nabi kata, "Demi Allah, sesungguhnya di sisi Allah dunia lebih hina daripada bangkai yang aku pegang ni." Apa yang hampa hambat? Nabi kata. Apa yang hampa hambat? Ya betul. Cara kita hambat tu sampai tak tengok kesudahan. Cara hambat, cara layan, cara pakai, cara tu, cara-cara ni orang bang tak kenal, hukum tak kenal, hakam tak kenal, tutup aurat tak kenal. Semua dah jadi lupa, dah jadi luput. Yang paling takut kita masuk begitu dalam dunia ni, orang Islam yang jadi macam tu. Sampai kita ikhwan, sampai kita dah jadi terbalik dalam hidup kita ni. Bila kita tengok satu orang, dia ambil, orang perempuan lah kita kata, dia ambil satu kain, dia buah atas kepala. Sampai kita terpaksa kata apa? Dia mau buat yang ni pun dah besar rahmat dah. Kita dah jadi sesat sampai satu waktu. Sepatutnya kita tak boleh kata lagu tu. Apanya rahmatnya? Hanya dengan satu kain dia buah atas kepala, rambut nampak juga. Nampak juga. Dia letak satu kain atas kepala, kita kata, hang tak selalu kata kat dia sangat. Dia mau letak kain atas kepala tu, besar rahmat. Saya katakan, ini muslimat-muslimat yang pakai tudung labuh ni, kalau macam tu, ambil satu kain buah atas kepala sudah besar dah rahmat. Kita boleh mengiktiraf yang tu rahmat. Siapa aja? Siapa yang bagi kalimah tu pada kita? Habis yang pakai tudung labuh ni nak kata apa? Kalau itu rahmat, ni apa dia ni? Ni yang pakai tudung ni melampau. Ni kenapa ni pakai tudung labuh-labuh? Kalau letak satu tu dah rahmat, cukuplah kita dapat rahmat. Tak satu saja. Kita dah masuk dalam dunia ni, kita dah masuk dalam permainan dia ni, sampai kita terlupa asal kita ni apa. Lupa total. Sampai orang lelaki-lelaki ni, kalau dia boleh pakai seluar main bola bawah sikit daripada lutut, oh kita kata itu pun dah bagus dah. Kita terpaksa pakai bahasa tu. Hukum Allah ni kita kena buang terus daripada hidup. Kita kena beri pengiktirafan macam tu. Subhanallah, kita kata dia tu isap rokok sehari 20 batang. Dia mau isap, dia mau korang daripada 20 jadi 10 pun besar rahmat dah tu. Siapa bagi tahu tu rahmat? Siapa yang bagi tahu?
Tapi dunia hari ni mengajak kita ni kena pakai bahasa tu. Kerana apa ikhwan? Kerana bal tu'thirunal hayatad dunya. Kita dah randuk dalam dunia ni terlampau dalam dan terlampau jauh ikhwan. Sampai akhirat ni jadi satu benda yang terlampau baru kat kita. Baru dah kat kita. Kita tengok orang pakai purdah tutup nampak mata saja, dia jadi gharib, dia jadi janggai. Janggai dia. Tu balik Arab tu. Tu balik Arab tu. Subhanallah. Subhanallah ikhwan. Kita bukan kata orang kita bukan kata orang lain telah masuk dalam dunia, kita berbicara diri kita ikhwan, diri saya, diri kita semua. Sehingga kan kita bila anak kita tak solat, kita kena pujuk dia ikhwan. Apa jadi dengan hidup kita ni? Abang sembahyanglah abang. Astaghfirullahalazim. Dia seorang sedang menderhaka Tuhan, kita yang kena beralah bahasa dengan dia. Allahu Akbar. Kehidupan apa yang kita randuk ni ikhwan? Kehidupan ni semua dah terbalik ikhwan. Orang putih kata apa? Go down ke apa down lagu tu lah. Upside down ataupun come down lagu tu lah. Hidup kita ni tak lah ikhwan. Ya ikhwan, termasuk begitu. Apa yang Nabi kata kita tak boleh kata ikhwan. Apa yang Nabi buat kita tak boleh buat ikhwan. Dan kita kena merestui sandiwara dalam kehidupan dunia ni. Mai satu kita kena ya, mai satu kita kena ya. Subhanallah. Ini semua malapetaka Tuhan bagi. Kenapa? Memang kita sedang membentingkan kehidupan dunia. Kehidupan dunia sampai semayang tak semayang terus tak ada apa-apa. Sedangkan Nabi pernah kata apa nama? Al-farqu bainal muslim wal kafir tahriqus salah. Beza di antara orang Islam dan orang kafir adalah orang yang meninggalkan sembahyang ataupun as-salah. Sembahyang tu beza Islam dengan kafir. Tapi hari ni kita tak boleh cakap lagu tu, sensitif. Kita cakap lagu tu, kita kena buat kampung sendiri. Kita kena duduk kampung sendiri. Kita kena buatlah bandar kita sendiri. Silat-silat kita kena pecah peta Malaysia jadi negeri nombor 15, kita pergi duduk dalam situ. Apa ni orang tak sembahyang, waksa tak sembahyang jahat. Kita bukan kata jahat baik, kita berbicara dosa yang Tuhan bubuh tengah belakang kita. Dan dosa ni satu benda malapetaka di hari akhirat. Malapetaka di hari akhirat. Jangan main-main. Tapi semua ni hilang ta'rif dah ikhwan, hilang. Tak boleh kata apa dah. Tengok dia pakai baju kurung, ketat dia pakai baju kurung dia tu, ketat bukan main. Dia kata mujuk banyaklah dia mau pakai. Dia buat pakai seluar pendek macam itu, mampu aku. Subhanallah. Subhanallah. Kesemua ini ikhwan Tuhan akan tanya di hari akhirat. Allah Ta'ala berfirman ikhwan, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Surah Hud ayat 15-16. Barang siapa menghendaki hidup di dunia dan perhiasannya, kami sempurnakan pekerjaannya di dunia, sedang mereka tidak dirugikan. Tetapi tidak ada bagi mereka di akhirat melainkan neraka. Dan hapuslah apa yang mereka perbuat di dunia, dan binasalah apa-apa yang mereka amalkan. Ini satu ayat Allah Ta'ala janji tentang, Allah kata man kana yuridul hayatad dunya. Siapa yang dalam hati perut dia ni, dia nak sangat dengan apa yang dia rasa cantik dalam dunia ni. Nabi kata apa ikhwan? Nabi sebut pada kita dunia ni, Nabi kata innamad dunya hulwah khadirah. Hulwah khadirah. Dia manis dan dia menyegarkan. Dia tengok nampak sedap. Dan bila kita dapat dia, kita seronok. Kita seronok. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala pula kata pada orang-orang yang beriman lain macam. Allah kata pada orang beriman lain macam. Allah kata innamal hayatad dunya la'ibun wa lahwun. Dunia ini satu tempat yang sementara,
satu permainan yang dia tempoh tamat dia terlampau sementara, dan dia banyak tipu menipu. Quran kata pada orang beriman, innamal hayatad dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsur bainakum. Hidup atas dunia ni satu kecantikan, berlomba-lomba memperbanyakkan harta, memperbanyakkan benda tu semua. Kemudian manusia akan merongot, dia penat benda ni semua, dia merongot. Kita tengok orang kaya-kaya, dia ada harta meliana, macam apa nama, Ismi Ulam Raja, harta dia luar negeri, dalam negeri, Kongostan, Gostan, harta dia cukup banyak. Betul, orang kaya. Tapi orang kaya akan merongot, dia akan merongot letih, dia merongot letih. Betul lah, Nabi sebut tu betul. Last sekali dia merongot. Tapi orang mukmin tidak, ikhwan. Orang mukmin dia tak merongot. Dalam hadis Nabi sebut apa? Nabi kata orang mukmin ni bila mati, dia direhatkan oleh Allah daripada segala kepenatan. Pelik, ikhwan. Perjalanan mukmin ni sangat pelik. Macam mana dia mati dia boleh rehat, sedangkan ada mungkar, ada nangkir, ada cerita dalam kubur. Tiba-tiba Nabi sebut dalam hadis Imam Tirmizi, Nabi kata orang yang mukmin yang mati, malaikat kata sepatah dekat dia, nam salih, namul arus. Tidaklah kamu macam tidaknya pengantin, tidaklah kamu, rehatlah kamu macam rehatnya orang-orang salih. Subhanallah. Sangat pelik, ikhwan. Pelik. Tapi orang beriman duduk dalam dunia ni lah paling banyak cubaan dia. Kena fitnah, kena buat tu kerja paling besar nak buat, kena mengangkat agama Allah Ta'ala. Kena seru pada orang beriman, seru orang supaya beriman. Di mana pos kita duduk lah, kerja apa kita buat, mesti walaupun kita kata kita ni bukan ada kerja besar, pasang kemah, jual goreng pisang ya, bawa kemah. Ya, sekali sekala orang beli pisang, goreng pisang kita ni, kita kena sebut juga akhirat kat dia. Dia tu kata akhirat apa, hang pun duk goreng pisang, akhirat kena. Hang pun bangsat. Tak, ikhwan. Orang beriman ni duduk tepi parit tak bangsat. Tak pernah bangsat orang beriman. Kenapa? Dia beriman. Yang bangsat siapa? Yang tak beriman. Tak beriman itulah yang bangsat. Pasal itu Quran selepesan pada kita. Itu Imam Syafi'i kata kalau Allah tak menurunkan 113 surah, cukup Allah turunkan satu surah ni untuk mengajak manusia makna kehidupan. Surah apa? Surah Wal Asri. Allah katakan Wal Asri, masa, time. Masa tu melibatkan daripada kita kecil, kita besar sikit, kita tua dah, kita nak mati. Itu semua Wal Asri, kehidupan yang berputar. Lepas tu Allah kata innal insana lafi khus. Manusia keluar, hari dia keluar daripada perut mak dia sampai hari dia nak masuk dalam tanah, tengah-tengah tu ada masa hidup. Sesungguhnya manusia seluruhnya dalam kerugian. Innal insan, tanpa dia kecuali siapa pun, baik orang baik, baik orang jahat. Innal insana lafi khus. Masa itu mengikat manusia dengan kerugian. Lepas tu tengok Tuhan cabut siapa dia? Illal ladzina amanu wa amilus salihat. Tak ada apa, ikhwan. Dia tak cabut keluar orang kaya, dia tak cabut keluar korporat, dia tak cabut keluar orang bangsawan, dia cabut keluar yang tak rugi siapa dia? Ya Allah bela, Allah jaga. Allazina amanu wa amilus salihat. Orang beriman dan beramal salih. Ya, siapa dia tu, ikhwan? Kita lah kena jadi orang tu. Tak tahu siapa dia, tapi ada orang itu. Wal asri innal insana lafi khus. Rugilah manusia. Demi masa manusia rugi. Kalau saya bercakap sejam, 2 jam, 2 jam sejam saya bercakap ni, saya rugi. Illa, melainkan. Illa ni orang mengaji Arab, dia kata istisna. Dia mengenepikan, dia mengecualikan. Orang ni dalam masa tu juga, tapi demi Allah, Allah pelihara dia daripada rugi. Siapa dia? Yang 24 jam dia cuba nak beriman pada Allah. Kadang-kadang dia beriman, dia mati. Tak sempat iman terus, dia tidak rugi. Kadang-kadang dia baru tahu, umur dah 60, baru dia tahu agama. Dia bola nak start, hari ni start, besok mati.
apakah yang dia dan buat, dia tidak rugi. Dia tetap untung di hari akhirat. Dia tetap untung. Allah akan bayang kerana usaha dia itu. Subhanallah ya ikhwan. Dahsyat. Dahsyat Allah Ta'ala jaga orang beriman. Maka Allah Ta'ala katakan, barang siapa nak di dunia ini dan perhiasan dia, ambil lah. Dan dia nak tunjuk sangat dia ni terlampau dengan dunia ni, buatlah. Tuhan kata apa lagi? Nuwaffi ilaihim a'malahum, kami akan sempurnakan hajat dia. Hang nak yang tu aku bagi, kata Allah. Tapi ingat, wahum fiha la yubkhasun. Apa dia? Dia dengan dunia ini, kami tak ada benda yang kami tak bagi kepada dia atas dunia, semua kami bagi, sehingga dia merasakan dia bukan orang rugi. Ambil. Tapi ingat satu benda, ingat elok-elok, ulaika alladhi laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Ingat kerana kata hidup ni stop kat situ ke? Tak pi kan negeri bersebelah sana? Tak pi ke? Oh, dahsyat ikhwan, bahasa Quran ni dahsyat. Kami akan bagi dunia pada orang nak ni sampai dia rasa dia tak rugi. Dia tak rugi. Dia tak sembahyang, apa aku rugi? Dia tak akan rasa rugi. Macam itulah Tuhan akan layan dia. Tapi ingat kata Allah, cantik berapa hari kan? Nak pegang jawatan berapa hari, parlimen pun bubar dah, tak ada jawatan. Tak ada jawatan. Jawatan apa pun tak ada dah, kosong. Hari ni kosong. No government. Hari ni di bawah raja dan tentera. Kosong. Siapa pun tak boleh declare dah. Kosong, tak ada jawatan. Habis tak ada apa, 5 tahun sekali negara akan jadi macam ni. Kena pilih yang baru. Yang son, nak pilih ni pun orang cemas. Yang dah pegang jawatan pun cemas. Kalau orang tak pilih aku lagi macam mana? Ya, cemas, sangat cemas. Yang nak menawarkan kerajaan baru pun cemas. Kalau orang tak pilih macam mana? Dua-dua cemas. Sangat cemas. Tapi yang lebih cemas yang pegang jawatan. Sangat cemas. Kalau tak ambil, kalau tak dapat lagi jawatan ni, hutang nak bayar macam mana? Kita ni semua hidup dengan hutang. Kereta hutang, paling teruk mas kahwin pun hutang tak bayar bela. Yang tu kira paling teruk. Hutang manjang kita ni. Rumah bank punya, kereta bank punya. Dia lelong mampu hidup buah pokok pisang lah. Tak ada apa kita ni, pok kalau aku bagi, kata Tuhan. Tapi ingat apa? Ingat hari ni, apa dia? Hari akhirat. Apa yang akan jadi? Ulaika alladhi laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Orang ini bila dia pijak kaki ke alam akhirat, dia tak ada apa, melainkan dia ada bakaran neraka. Sana nak hidup abadan abada, selama-lama. Nak hidup akhirat ni selama-lama. Bukan nak hidup sehari dua hari, selama-lama. Allah kata wahabita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Barulah depa tahu hari ni apa yang depa buat di dunia bukan kerana Allah, semua terbatal. Ya, kita kalau orang bagi sedekah, ikhwatul iman, bila orang bagi sedekah, kita bukan boleh tanya apa niat awak. Tak boleh. Ini urusan dia. Dia bagi, kita ambil kan. Tapi dia yang bagi tu, dia kena tahu satu benda. Dia bagi pasal apa? Untuk apa? Kalau dia bagi semata-mata nak udang balik batu, orang kata, lah bukan udang balik batu, udang dekat Port Well. Sana banyak udang duk dah. Ni udang, semua udang duk dah. Dia tahu lah. Saya bagi RM10 kat satu orang. Orang yang terima, dia tak tahu niat saya. Tapi saya tahu pasal apa saya bagi. Kamu yang bagi dengan tangan kamu RM10, kamu kena tahu, kalau itu bukan kerana Allah, kamu bangkit di hari akhirat, kamu jangan tuntut apa-apa. Jangan tuntut apa-apa. Tuhan akan lepas kamu masuk dalam neraka.
Hari itu ikhwan, orang berbuat semua untuk dunia. Dia bangkit-bangkit tak ada, dia buat untuk Allah. Allah kata dia akan terima hak buat ini. Allah berfirman, alladzina yastahibbuna al-hayata ad-dunya 'ala al-akhirah wa yasudduna an sabilillah wa yabghunaha 'iwaja ulaika fi dhalalin ba'id. Surah Ibrahim ayat 3. Orang-orang yang memilih hidup di dunia dari akhirat dan menghalangi jalan Allah dan mencari jalan yang bengkok, mereka itu dalam kesesatan yang jauh. Allah kata alladzina yastahibbun, orang-orang yang yastahibbun, dia guna kalimah hub di sini. Orang-orang yang terlampau sayang dan tak boleh pisah dah dengan cara hidup dunia ni, tak boleh. Suruh dia kerja tak sembahyang tak apa, tapi jangan suruh dia sembahyang tapi tak ada kerja. Tak, awak sembahyang tapi awak kerja, tapi jemaah tak boleh pergi. Okey bos, okey bos, tak ada masalah. Saya boleh sembahyang, saya boleh kerja, bukan kata satu Jumaat pun tak buat, saya boleh buat lagu tu. Janji bagi saya kerja. Ini nama dia alladzina yastahibbuna al-hayata ad-dunya. Lampau ikhwan, dia meminta dengan dunia, dia harap sangat pada dia. Kalau lepas habuan dunia, lepaslah. Ini ikhwan, satu benda yang susah ikhwan nak buang daripada hati. Susah ikhwan, sangat susah. Hanya perlindungan daripada Allah. Dia minta kepada Allah boleh lindung kita ikhwan. Saya selalu katakan kan, hantu setan ni ada di keliling kita ikhwan. Hantu setan ni ada, tapi apa kita boleh buat? Ayat 57, 58, ayat akhir daripada surah Hud. Pendek, ayat itu panjang tapi di ujung dia pendek, tapi subhanallah dia ada memberi sesuatu pelajaran. Apa dia? Inna rabbi ala kulli syai'in hafiz. Inna rabbi ala kulli syai'in hafiz. Ayat tu atas panjang, tapi di ujung tu saja saya ambilkan. Inna rabbi, sesungguhnya Tuhan, ala kulli syai'in, di atas semua yang jadi dalam dunia ni, hafiz, dialah yang mampu memelihara. Habis apa kita boleh buat? Penyakit mai, maka ubah mai penyakit lain. Tua mai, tua ni kira satu benda yang tua. 40 tahun ni, 40 tahun depan, 40 tahun lagi satu pun 40. Orang nak pelik, awak dah 3 tahun 40 ni setahun ni. Kita jadi tua. Hari kita jadi tua, sembahyang kita mula kurang, kerja dunia mula kurang. Orang tua nak turun sembahyang macam orang muda turun tak boleh dah. Kadang-kadang orang tua nak lipat kaki macam orang muda dalam tahiyat awal pun tak boleh dah, kurang. Orang tua nak duduk lama pun tak boleh dah, kurang. Keadaan kurang-kurang macam ni, siapa selesa? Tak selesa ikhwan, tak selesa. Orang tua jalan-jalan lebih sikit, pening. Orang muda lagi jalan lagi seronok. Lepas Zoo Taiping, pergi Zoo Negara, dia ni pun dah buat perangai pula dah. Time ni lah dia buat perangai. Macam itulah perjalanan hidup ikhwan. Bila kita tua, orang muda tak selesa, tapi kita hidup lagi. Tuhan tak bagi kita mati lagi. Kerana kita tengok Ustaz, boleh radio ni pun manja, orang pegang dia. Manusia ni Allah Akbar. Ada satu Abang Kasim kan, Abang Kasim yang pergi umrah kita, Abang Kasim. Dia, tapi jangan cerita ke orang lah, ni rahsia kita. Dia bela kucing 20 ekor. Kucing dia ni kucing yang kita tengok kita boleh lari. Ni kucing ke rimau.
macam kucing. Kak Min, isteri Abang Kasim ni, beli kucing-kucing main tepi jalan kan. Dia patah tengok kucing, dia suka bagi makan. Ada satu kucing tu perangai dia macam manusia seekor. Betul-betul. Marah tak boleh. Balik rumah lambat tak boleh. Kalau kita marah dia merajuk tak mau makan. Kucing. Ni kucing 2013 ni. Dahsyat. Yang kata kucing. Bila Abang Kasim ni dia banyak luar negeri, tak ni pergi Dubai, tak ni pergi Chennai, tak ni pergi macam-macam, dia pusing. Balik seminggu 2 minggu tak ada rumah. Kucing ni nanti duk popek-popek kat dia. Gamaknya dia tanya lama pergi mana, dia tak tengok. Popek daripada masuk rumah tu, suara dia dengar sampai malam nak tidur tak larat layan. Kita tengok kucing. Ini radio pula. Dia dah tak ada suara, dia mau orang pergi pegang dia. Manusia ni manja ya kawan. Makhluk yang manja. Makhluk paling manja manusia lah. Kita yang paling manja. Kerana itu ikhwan, siapa boleh jaga kita daripada semua ni? Ayat tadilah. Inna Rabbi ala kulli syai'in hafiz. Eloklah antum ambil ayat ni buat wirid. Lepas semayang baca. Inna Rabbi ala kulli syai'in hafiz. Sesungguhnya Tuhanku lah yang jaga aku daripada semua, lindung. Antum tengok kita masuk dalam tandas. Dalam tandas ni ada hantu setan yang Nabi panggil al-khaba'ith, apa nama? Al-khubsi wal khaba'ith. 2 ekor ni. Dua ada 8 jok. Ada. Kita bukan boleh pergi baca satu doa dia terbakar, dia mati terus. Tak boleh. Dia makhluk. Dia ada. Tapi nak bagi dia tak kacau kita macam mana? Dia ada. Kita buat tandas, dia mai tu rumah dia. Wahai kita kata awak kongsi geran dengan aku. Tak kongsi geran rumah dengan dia. Tapi tabiat lagu tu. Kita buat rumah semut mai. Kita buat rumah cicak mai. Kita kata cicak, bagi orang pedik aku buat rumah. Yang nak masuk rumah aku. Dah. Memang dah tabiat dia macam tu. Tapi ikhwan, apa kita boleh buat? Nabi suruh kita buka pintu tandas, masuk dengan kaki kiri supaya Allah lindung kita. Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, sesungguhnya aku serah diri aku di bawah perlindungan Hang. Ya Allah, Hang tolong aku ya Allah. Makhluk dia pun makhluk Hang, aku pun makhluk Hang. Tapi Hang tolong lindung aku daripada jahat dia ya Allah. Hanya Tuhan boleh lindung. Saya katakan macam kita kelak hujan lebat, berumur kata hujan lebat. Kita tak ada sangat, ya Allah Hang penatlah hujan ni. Tak boleh lagi lebat, dengan kilat dia bagi sekali. Apa kita boleh buat? Kita boleh buat petik payung lah. Petik payung jalan. Hujan tak? Hujan. Kena tak? Tak kena. Kenapa? Perlindungan. Begitulah kita ikhwan dengan dunia ni. Ada fitnah, ada cubaan. Apa kita boleh buat? Tak mau cubaan mai, tak boleh. Dia mai. Kerana cubaan juga makhluk. Kita juga makhluk. Dia datang dengan perintah Tuhan. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah bagi hidup mati, Allah bagi hidup. Allah nak tengok kita ni siapa yang baik. Siapa yang baik. Maka yang boleh kita buat, seratus-peratus ambil hati kita ni, bubuh dekat Allah. Inna Rabbi ala kulli syai'in hafiz. Hang saja boleh lindung aku ya Allah. Lain tak boleh. Siapa boleh lindung kita ya Allah? Pasal tu kita kena cari waktu-waktu, masa-masa Nabi kata mustajab doa, kita jangan tinggalkan berdoa di situ. Berdoa pada Allah. Dan kita tengok doa ini, doa lil masalah ni, doa kita memohon pada Allah boleh selesai sebahagian daripada hidup kita ikhwan. Tak selesai pun dia menurunkan tekanan hidup kita ikhwan. Itu orang dekat dengan Tuhan kena uji. Orang jauh dengan Tuhan kena uji. Tapi orang yang dekat dengan Tuhan ni dia kena uji, dia kuat. Orang yang jauh dengan Tuhan dia kena uji, dia tumbang. Dia pasal apa? Allah janji dah, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah pembela orang-orang yang beriman. Allah bela mereka. Zahir mereka Allah bela, batin mereka Allah bela, pemikiran, emosi, langkah, semua sekali Allah bela.
Kerana itu ikhwatul iman dikatakan di sini, orang-orang yang terlampau mencintai dunia lebih daripada akhirat. Dia dengan agama ni, dengan akhirat dia tak tunjuk sangat. Wah, kalau dunia dia boleh tunjuk, kenapa dengan akhirat dia tak boleh tunjuk? Tapi dia tak tunjuk. Kenapa dia tak tunjuk? Itu menunjukkan mahabbah dia, cinta sayang dia kurang. Maka Allah Ta'ala kata dia akan kena satu penyakit, yasudduna an sabilillah. Dia boleh kena penyakit, dia tengok orang lain duk berjinak dengan akhirat, dia boleh cucuk kawan tu jadi macam dia. Dia nanti kena penyakit tu. Dia boleh kena penyakit tu. Tengok adik-beradik dia pakai tudung labuh, dia pergi cucuk. Hang tak pandai ke? Dia cucuk. Kalau kawan tu kata mana tak pandai, dah pandai pakai apa? Kawan tu dia kata buat guna lelaki suruh pakai, lelaki hang pun bahlul, hang ikut dia buat apa? Dia cucuk. Dia kena penyakit ni, ikhwan. Penyakit ni kena, ikhwan, bila lupa Tuhan. Penyakit dengki kepada akhirat. Dunia ni dengki dengan akhirat. Kita kena penyakit tu. Dia cucuk kita, dia cucuk. Awak kalau pakai tudung pendek sikit masuk neraka no. Habis tu satu dunia ni masuk neraka no. Hang seorang pakai masuk syurga. Pakai tudung labuh perangai tak senonoh buat apa no. Baik punya bahasa dia pergi cari mai lepas. Dia kena penyakit ni. Wa yabghunaha iwaja. Dia akan sentiasa yabghun, dia mencari iwaja, jalan yang bengkok dalam hidup dia. Dia tak akan jumpa jalan yang lurus, ikhwan. Dia tak ada duit, dia susah, dia tak akan jumpa jalan betul selesai masalah. Dia akan jumpa jalan cari bomoh. Dia akan jumpa jalan tu. Mukmin tidak, ikhwan. Mukmin kena uji. Orang mai hebat kata bomoh tu kuat, bomoh ni hebat, tak cari dia. Kenapa? Allah pelihara jalan dia, tak bengkok jalan dia. Tak bengkok. Dia tak ada tangan, dia baca tilawatul Quran, dia baca ayat-ayat Allah, dia sabar dengan apa yang Allah bagi. Dahsyat. Macam satu perempuan yang dicerita dalam Riyadhus Salihin. Satu hari Ibnu Abbas dia lalu dengan Atha. Ibnu Abbas kata pada Atha, kau tengok wanita itu, Imra'atu Sauda, wanita yang berkulit hitam itu, dia adalah wanita ahli syurga. Kerana dia pernah datang kepada Nabi mengadu masalah dia. Masalah apa, ikhwan? Dia suka dirasuk dan rebah tengah jalan. Kena rasuk, rebah tengah jalan, dan aurat dia terbuka. Dia datang mengadu pada Nabi, ya Rasulullah, tolong aku ya Rasulullah, tolong aku. Nabi kata, nak aku tolong apa? Wanita ni kata apa kat Nabi? Kau tolonglah doa pada Allah supaya Allah selamatkan aurat aku daripada terbuka. Yang baki daripada itu aku tanggunglah sabar di hadapan Allah. Aku nak sabar ya Rasulullah. Hang tolong bagi Allah kat aku, Allah bagi kat aku hati yang sabar ya Rasulullah, dan minta aurat aku terpelihara. Nabi tanda tangan, Nabi doa, dan makbul doa Nabi. Makbul. Lepas tu bila perempuan dia beredar, Nabi kata, hadhil imra'a sauda. Inilah wanita yang berkulit hitam ini, tetapi dia adalah wanita ahli syurga. Tapi antum bayang kalau posisi itu orang bukan beriman yang kena, apa dia nak buat? Dia nak kelupuk macam mana? Macam mana nak jadi dengan hidup dia? Dia maki doktor habis semua. Hampa tak ubat aku kah? Hampa ambil duit aku, hampa tak ubat aku. Sampai bila aku nak sabar? Tapi pelik, ikhwan. Allah tak bagi bengkok dalam hidup dan mata hati orang beriman. Ini satu kurnia yang sangat hebat pemberian Allah. Allah tak bagi kat siapa-siapa, ikhwan. Allah bagi pada orang beriman. Antum tengoklah. Tengoklah. Kata jom jumpa bomoh, tak mau dah. Saya ada satu kes baru ni dengan isteri saya sekali lah, Pak Haji Bakar. Dia pun kata isteri, tapi jangan abang kat Pak Haji lah, ni rahsia kita lah. Saya cakap pelan-pelan biar Pak Haji tak dengar. Dia pun kata makcik ni, tapi kawan tu nasihat saya. Kawan tu kata, ustaz jangan cakap, jin dia dengar. Dahsyat jin. Saya nak cerita pun cuak takut jin dia dengar.
Kata jin ni dahsyat. Jin duk ada di Penang, cerita di Taipei, dia dengar. Kata jin dia kuat Ustaz. Ustaz sebut nama makcik je, dia tahu. Dia kata, saya pergi ziarah dengan isteri saya dengan anak-anak, tengok makcik dia macam kena stroke. Kata mereka, makcik ni kena stroke bukan pasal stroke, pasal jin. Makcik ni ada amal doa bagi cantik muka, tapi makcik tak tahu. Dia tak tahu kata doa tu orang bagi. Orang kita suka bagi bunyi lagu Arab. Kalau bunyi lagu Brazil kita tolak. Ni lagu Arab, kita terimalah. Lepas sembahyang baca. Teman tahap ini katanya benda tu makan diri. Makcik jadi kurus tidur. Dia kata makcik ni kalau bagi nasi sepayuk kecil habis. Tapi dia kecil kurus je dah. Kurus je. Tapi saya nak cakap orang beriman ni, Pak Haji Bakar lah, orang kata jomlah pergi cari bomoh, dia tak mau sampai sudah. Dia kata kalau ada cara Islam dia berubat, tak ada dia sengah. Itu orang beriman. Tuhan tak bagi bengkok jalan dia. Tapi makcik tanggung beban tu, sakit tu dah 2 kali kena stroke. Orang kata jin duk tindih dia. Jin duk tindih dia. Kata orang tanggung beban. Ikhwan, kalau orang lain lah, kalau orang duk cucuk macam tu gelabah dah kita. Macam mana ni jin ni? Mai pula satu orang kata sebenarnya makcik ni dah mati, yang duk makan ni orang lain. Lagi gelabah. Lagi kita gelabah. Ada orang mai kata saya boleh buang jin tu, tapi saya mau RM3,000. 3,000 nak berkeluar jin tu. Pasal apa? Jin ni pun jin yang pandai silat juga. Jenuh nak kena bersilat dengan dia. Silat-silat saya buang, dia tidih saya, mampu saya, dia kata nanti mau 3,000. 3,000 tu nak masuk insurans siap-siap lah. Masya Allah ikhwan. Orang beriman kata apa? Inna Rabbi ala kulli syai'in hafiz. Betul, dalam dunia ni akan ada penyakit yang Allah tak izin diubat. Allah tak izin. Ketika tu nak kata apa? Inna Rabbi ala kulli syai'in hafiz. Hanya Tuhanku sahajalah boleh memelihara aku. Ya. Pasal tu tak salah ayat ni kita ulang, hari-hari kita ulang. Pas sembahyang kita ulang 5-6 kali, Inna Rabbi ala kulli syai'in hafiz. Inna Rabbi ala kulli syai'in hafiz. Inna Rabbi ala kulli syai'in hafiz. Hati kita ni bagi hilang seketika dalam ayat ni. Bila kita sebut Inna Rabbi ala kulli syai'in hafiz, bagi hilang saat hati kita masuk dalam ayat ni. Macam Allah cerita perkataan hamba yang saleh dalam surah Az-Zumar, dalam surah Al-Ghafir. Orang beriman ni, satu orang beriman ni, orang duk kata kat dia, hang ni jadi lagu ni pasal macam ni, hang ni tak mandi bunga, hang ni dah langgar benda, hang ni dah termakan buatan orang. Dan betul apa yang jadi pada dia tu betul. Dia sakit, dia tak larat. Akhirnya orang soleh ni kata apa? Wa ufawwidhu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Allah merakamkan ayat ni dalam surah Al-Ghafir. Asyad ikhwan. Allah kata wa ufawwidhu amri ila Allah. Perkataan orang soleh ketika orang kata pasal ini, dia kata apa? Aku menyerahkan urusan aku ini kepada Allah. Kadang-kadang kita kena serah, Tuhanlah yang buat benda tu. Bukan pasal ni, Tuhan yang buat. Innallaha basirun bil ibad. Allah sentiasa melihat kerana hamba-hamba dia. Dan pasal apa? Awak kena jin ni kuat ni. Jin. Kira-kira saat ni termakan, saat ni terkena. Kira dengan Tuhan siapa pun tak kena lagi. Tuhan ni tak buat apa. Lalu ni Tuhan duk tengok bubar parlimen, siapa nak calon. Tuhan duk relax je tengok. Tuhan ni sampai tak ada kederat apa. Sungguh ikhwan, sungguh. Sampai satu tahap ikhwan, kita sebut kalimah tu, kita pejam mata kita bawa diri kita pergi kat Tuhan sahaja. Dan kita boleh rasa keajaiban itu. Sangat boleh rasa.
Walaupun seminit, sesaat Allah bagi kita rasa nikmat menyerah diri di bawah Allah. Wa ufawwidhu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Hang tak usah bagi tahu lah banyak sebab sangat. Betul lah tak makan tu lapar, betul lah macam ni, tapi sebahagian daripada apa jadi ke aku ni Tuhan punya mau. Dia saja nak buat, dan dia halang aku daripada dapat ubat kerana dia nak tunjuk aku di bawah dia. Innallaha basirun bil ibad, inna rabbi ala kulli syai'in hafiz. Dia yang pelihara aku. Jadi kehidupan ni tak ada pada orang biasa, ikhwan. Dia ada pada orang yang cuba datang kepada Allah. Kita datang kepada Allah, insya-Allah, ikhwan. Siapa yang akan ejek kita? Yang akan ejek kita musuh kita nombor satu, iblis. Dia ejek kita. Dia ejek kita. Bacalah. Dia ejek kita. Pasal dia makhluk terlaknat. Cukup laknat dia ni, dikutuk oleh Allah. Pasal itu Allah Ta'ala kata, fakhruj minha fa innaka rajim. Keluar engkau wahai makhluk yang terrejam mulai hari ini daripada syurga Allah halau dia. Fakhruj minha fa innaka rajim. Aku laknat kau hari ini, kau keluar daripada rahmat aku. Keluar dia. Tanda tangan dia, bagi aku umur panjang, aku nak hasut semua anak Adam. Lepas tu dia kata apa? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Hamba-hamba hang yang gantung hati dengan hang, aku tak boleh buat apa. Dia yang beritahu. Dia yang beritahu. Hamba-hamba hang yang gantung hati ke hang, aku tak boleh buat apa. Pasal itu dalam senarai Allah Ta'ala mencipta hamba yang paling gantung hati kepada Allah adalah para Nabi. Mereka yang tidak dimudaratkan. Antum tengok Nabi Ibrahim dia boleh gantung hati pada Allah. Ini hal mukjizat kita tak dapat. Tapi sekadar nak menyelam jiwa Nabi Ibrahim, unggun api tu dia boleh percaya Allah tolong dia. Dahsyat. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Unggun api. Kita kalau api rokok main lagu tu pun, jangan sakit dah. Tetapi hati Ibrahim, dia boleh percaya ke semuanya urusan Allah. Dan aku letak aku di bawah Allah, dan dia menghilangkan diri dia seketika dengan ayat Allah. Bila dia buka mata, api yang menyala telah jadi abu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dalam hadis Imam Bukhari daripada Ibnu Abbas, sahabat tanya kat Nabi, ya Rasulullah, masa Ibrahim dibuang dalam api, dia baca apa? Sampai dia tak rasa panas, sampai Allah menyatakan dia nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Dalam hadis Bukhari, Nabi kata ketika Ibrahim dibuang, Ibrahim kata sepatah, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukuplah, aku serahkan hidup aku ini kepada Allah. Ya Allah, uruslah hidup aku, ya Allah. Oh, dahsyat. Pada Allah ulang kalimah yang sama dalam surah Ali Imran. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah itu sebagai wakil aku. Aku serah. Dia buatlah apa dia nak buat. Daripada aku tak ada, dia buat bagi aku ada. Aku serah pergi kat dia. Betul, ikhwatul iman. Betul. Akhirnya Allah kembalikan. Ya, betul. Bukan main-main, betul. Hatta benda kecil sampai benda besar yang kita alami, Allah akan tolong kita. Tapi kita akan diejek. Siapa ejek kita? Musuh kita, iblis. Cukup terlaknat makhluk ini. Itu Nabi ajak kita baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Dia ejek kita. Kita elok, dia ejek orang-orang sekeliling kita. Itu pandai sangatlah tu. Tu hang tengok tu, berubat apa tak mau dia baca doa. Dia ingat dia wali songo kot. Dia ejek kita. Pasal apa dia ejek? Dia nak tarik keyakinan kita kepada Allah. Kita baca 30 juzuk Quran, tapi sesaat kita tidak yakin, Quran tak akan jadi syifa. Quran tak akan jadi syifa. Yang tu yang dia nak buat. Dia nak bagi kita tak percaya dengan Quran. Tapi kalau kita boleh baca Quran walaupun satu ayat,
Tapi jiwa kita hilang sebentar dengan ayat tu yang paling dia meluat. Kerana kita akan bebas daripada makar dia. Saya katakan ikhwan, satu pengalaman, satu orang sakit hampir 4 tahun 5 tahun, sakit sihir. Dia cerita dengan saya, berubat ni, dia kata tak tahulah nak buat ke mana. Berubat tak tahu, dia tahu Ustaz, kalau belah Thailand tu sebutlah kawasan mana yang saya tahu, saya boleh cerita. Bomo ni cuma tak bagi ayak parit dan semua ayak bagi. Ayak parit dia tak jampi lagi. Makan ni tak tahu lah, daripada daun sirih semua makan, cuma kulit derian aja tak makan lagi. Semua telan habis. Hospital jangan cakap, daripada doktor biasa sampai kenal doktor pakar. Berubat makan, korang mai pula. Dia korang sat, dia mai pula. Tak tahulah Ustaz, sakit apa pun tak tahulah. Dia kata satu hari ni menjelang ujung-ujung sakit dia, tahun keempat mungkin, dia dengar satu ceramah. Ustaz dalam ceramah tu kata, cubalah kita berubah dengan doa dan serah diri kita di bawah doa. Dia duk dengar lagu tu lah, dia punya duk ingat dalam kepala dia lah, makan ubat pun tak lega, ni doa saja. Dia duk ingat lagu tu. Biasalah orang ingat lagu tu, biasa. Itu benda biasa. Tapi satu malam dia tak boleh tahan sangat sakit. Dia kata sakit memang rasa dalam perut macam orang duk gigit. Sakit, amat sakit. Dia pun tak tahu, makan ubat tak boleh tidur. Dia ambil ayat sembahyang, dia hampak sejadah, dia sembahyang 2 rakaat. Dia kata dia pun tak tahu dia sembahyang apa, tapi dia sembahyang. Habis sembahyang dia menghadap Tuhan, dia angkat tangan. Dia kata, ya Allah, kalau hang ni tengok aku duk sakit, kalau hang ni betul ada kuasa, ya Allah, hang tolonglah aku Ustaz. Dia lena dengan ayat tu. Lena sampai subuh. Pelik jadi kat dia, dia boleh lena selama tu. Tak boleh lena, dia tak pernah lena lebih pada 1 jam, tak pernah lena. Terlena. Esok pagi bangkit sakit balik. Jadi anak-anak pinak kata, semalam ayah tak raya apa pun. Aku pun terlena. Atas dia dah lena. Duk besok dia buat balik, duk lusa dia ulang balik. Dia kata, Ustaz, saya duk buat benda ni, sejak daripada saya duk buat lagu ni, saya terlena atas sejadah. Satu ubat dah saya tak makan, apa saya tak makan, tapi yang saya tahu saya sihat. Macam tu je saya tahu. Sampai hari ni dia kata, saya tahu saya sihat. Tapi nak jumpa yang tu, dia kata 5 tahun. Bukan tak jumpa, tapi nak percaya dengan benda tu 5 tahun. Atau tengok iblis punya kerja kuat. Dia punya kerja kuat sampai dia berjaya buat kita tak percaya pada Tuhan. Dahsyat dia. Patutlah dia direjam. Lepas itu Nabi suruh kita baca surah jin. Bukan supaya kita jadi jin, supaya kita kenal dia. Baca surah jin. Jin kata, inna sami'na al-Qur'ana ajaba yahdi ila rusydi. Kami mendengar Al-Quran. Ni jin yang cakap. Kami dengar Quran sangat pelik, dia membawa petunjuk ke jalan yang benar. Ya, betul. Dan saya ada satu pengalaman dulu. Orang kata kalau orang tu kena jin-jin baca surah jin, saya baca sekali, dia jadi sungguh itu. Lah ni tak jadi dah lah. Lah ni baca dia main pula. Dia jadi sungguh. Makcik dia baca Quran tu, umur dah 80, tak mati-mati. Betul Ustaz, tengok Ustaz. Tak Ustaz buat apa yang betul. Dia ingat kita pandai lah. Dia tak tahu kita pondok seriau. Apa saya nak buat? Saya bukan reti berubat, tak reti. Cuma saya teringat masa mengaji pondok dulu, Ustaz tu kata baca surah jin. Jadi saya duduk atas katil makcik tu dah tinggal kulit dengan jam lah. Tulang pun tak ada dah. Macam Haji Bakhil, Pak Haji tinggal kulit dengan jam. Mujuk Cikgu Murni mai tu yang sihat sikit tu. Cikgu Murni tak mai, gol dah Pak Haji tu. Saya duduk sebelah dia, saya baca surah jin. Saya baca 3 kali. Habis saya ulang. Ini urusan Tuhan.
Saya pun balik rumah, dia telefon, "Ustaz, alhamdulillah meninggal dah." Alhamdulillah meninggal dah, dia kata. Bukan innalillah, alhamdulillah, dia kata meninggal dah. Surah jin. Kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak jadi. Itu menunjukkan ini urusan Allah. Dia izin, jadi ya. Tapi orang kita masalah, bila ustaz buat lagu tu jadi, dia nak hantar derian lah, buah manggil lah. Dia nak buat kita ni bomoh pula dah. Tak, benda tu jadi Tuhan nak bagi. Dan bukan pernah kita pergi ubat orang pun, cuma teringat saja. Jadi, kenapa ikhwan? Jin tak suka dengar surah ni. Surah ni menyuruh manusia beriman pada Allah. Jin khususnya beriman pada Allah. Tetapi ikhwan, ayat ni kata apa? Allah Ta'ala memelihara orang beriman daripada bengkok. Ulaika fi dhalalin ba'id. Mereka tadi ni adalah orang yang sangat jauh kesesatan dia. Sangat jauh kesesatan dia. Kerana itu ikhwan, hati kita ni kena buka sikitlah melihat apa yang Allah Ta'ala janji di hari akhirat. Semayang, kita puasa, kita bersedekah, kita buat ibadat, kesemuanya untuk Allah. Dan dalam banyak-banyak doa ikhwatul iman, kita juga kena doa pada Allah. Satu doa, ya Allah, tempat kita hidup ni, kita kata, ya Allah, izinlah sekali aku minta kat hang, sekali ya Allah, sebelum aku mati ni, aku rasa nikmat jadi hamba hang. Dan ni kita tak rasa lagi nikmat jadi hamba Tuhan. Kita banyak rasa penderitaan, derita sana, derita sini, susah sana, susah sini. Kita nak rasa nikmat sekali macam Nabi Yunus alaihi salam, masuk dalam perut ikan, keluar balik boleh tasbih. Allahu akbar. Antum yang macam mana jadi? Ikan telan, jatuh laut dalam, ikan telan. Ikan tu pula ikan besar mai telan. Ikan tu besar mai telan. 3 kegelapan. Tapi Allah mampu mengilhamkan kepada hamba yang sesempit itu ujian dia. Tapi kerana hati dia ingat Allah, Yunus boleh kata la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dia boleh kata, kalau sekadar dia kata la ilaha illa anta, tak apa. Tetapi dia boleh kata dalam gelap tu, dalam sempit tu, dia boleh kata subhanak. Ini ajaib. Manusia boleh bertasbih kepada Allah ketika Allah himpit dia. Sangat ajaib. Biasanya manusia kata apa? Ya Allah, apalah salah aku. Ya Allah, sampai bilalah aku nak tanggung benda ni. Ya Allah, tolonglah aku tak larat dah. Tapi Yunus boleh kata subhanak, maha suci hang ya Allah, inni kuntu minaz zalimin, tolonglah hamba-Mu yang zalim ni ya Allah. Dia tak kata hamba yang dizalimi, hamba yang zalim. Manusia sebenarnya lebih utama menyalahkan diri kita daripada apa-apa sebab depan kita. Yunus kata subhanak, maha suci Engkau ya Allah, inni kuntu minaz zalimin, tolonglah aku ni hamba hang yang zalim ya Allah, dan tidak ada Tuhan melainkan hang ya Allah. Masya Allah ikhwan. Bukan kata Yunus wirid macam kita. Kita wirid la ilaha illa anta, wirid sampai goyang kepala. Tapi Yunus sekali je dia sebut, ikan yang duk peram dia dalam perut tu dandan memuntah dia ke darat. Ya ikhwan, sebutlah sekali nama Allah, tapi bawa hati kita tenggelam dalam kalimah tu. Kita pejam mata, bawa diri kita dalam kalimah tu. Kita akan rasa apa yang orang lain tak akan rasa. Demi Allah saya katakan, ini satu kebenaran di sisi Allah. Allah akan buat dekat kita. Dan kerana itu ikhwatul iman, tak ada siapa boleh bantu hidup kita melainkan Allah. Berdoalah terus kepada Allah. Amal saleh terus jalan. Teruskan hidup ni dengan amal saleh. Teruskan hidup ni dengan beriman pada Allah. Teruskan, kerana orang ni tak pernah rugi kata Allah. Innal insana lafi khus illa allazina amanu. Orang beriman. Doktor boleh kata, saya takat ni. Doktor boleh kata, berubat takat ni. Tetapi hayat hidup manusia dengan Tuhan. Kadang-kadang doktor kata tu betul juga. Jadi kita tak boleh kata apa. Dan Allah mahu macam tu. Allah mahu macam tu. Ni apa?
habatus sauda. Orang makan habatus sauda kan? Kawan yang makan habatus sauda tu, bukan saya jual habatus sauda, saya tak jual, tapi nak cerita pengalaman orang makan habatus sauda. Kencing manis celah-celah kaki dia tu sampai berayang. Pergi doktor dia apa? Dia apa orang panggil dressing lah. Dia buat ni semua. Allah, dia kata punya tak tahan, macam nak tendang nurse tu. Sakit Ustaz. Orang datang bagi kita sahabat, Nabi kata habatus sauda ubat. Nabi kata. Dia pergi tanya doktor. Dia nak makan, dia pergi tanya doktor. Kata, doktor, habatus sauda orang cadang saya makan macam mana? Doktor kata apa? Dia bukan ubat, dia apa nama? Sampingan ni. Apa what we say in, oh payah juga sebut lah. Tak apa, mendatang tu lah. Sampingan. Dia bukan ubat. Jadi doktor kata kalau kencing manis ni, you kalau ada kencing manis, you tak makan ubat ni, you jangan mimpi lah dia baik. Kena glukos dalam badan kena diturunkan. Tapi kawan yang nak bagi kat dia habatus sauda ni berulang-ulang kali kata pada dia, Nabi yang kata habatus sauda ni ubat, Nabi yang kata. Dia pun dah dia ni tak apa, dia kata mai lah, try lah, lega-lega potong kaki, potong pergi buang lah. Lagu tu punya bebai. Ubat doktor terus makan, macam tu lah duduk pergi cuci. Tapi habatus sauda dia makan. Dia makan habatus sauda. Dia mula minum minyak zaitun. Dia minum. Hari ni ikhwatul iman, Allah mampu bagi apa yang orang tak boleh bagi. Nanah tak ada, isi bertangkup. Subhanallah. Sampai hari ni dia makan habatus sauda tak berhenti. Subhanallah. Kawan saya seorang, nama dia pelik. Dalam dunia nama dia paling pelik. Nama dia Adi Negara. Nama dia paling pelik. Dia tak ada Adi Negeri, Adi Negara. Negara ni dia punya. Dia jantung. Dia jantung. Ini dia cerita dengan saya sendiri. Adi Negara. Negara ni dia punya, dia takkan tipu. Kalau dia tipu, dia Adi Negeri. Ini Adi Negara. Tunduk, angkat barang, kena pegang dada. Dia semput. Apa dia buat? Quran kata madu itu ubat. Dia ambil madu, pagi-pagi dia minum, habatus sauda 2 biji, zaitun 2 biji. Perut tengah kosong, dia makan benda ni. Hak ni lepas setengah jam ke, baru dia makan benda-benda lain. Nak tidur sat lagi, dia ulang balik. 2 macam tu je. 2 habatus sauda, 2 minyak zaitun, 1 camca madu. Makan. Satu hari dia buka kedai buku. Barang datang kan. Dia terlupa apa jadi pada diri dia. Dia angkat kotak tu masuk dalam kedai. Dia terlupa dia ada heart attack. Dia terlupa, dia angkat-angkat, orang semua duk tengok dia. Dia ni pergi terguling pula sekali lagi, cuma tak terguling, tak penat, tak apa. Dia mula muhasabah. Ubat apa dia makan? Dia duk tengok balik ubat-ubat yang doktor bagi. Sama. Tapi yang duk jadi dalam minggu ni, yang dia makan lain sikit. Madu, habatus sauda. Subhanallah. Sekarang dia pula jual habatus sauda. Dia jual habatus sauda. Subhanallah ikhwan. Cerita lucu tapi kejadian. Haqiqatul hayat. Inilah hidup yang sedang jadi. Apa yang Nabi kata benar. Nabi kata dunia ni menipu, demi Allah dia tipu. Nabi kata dunia ni meletihkan, demi Allah dunia ni meletihkan. Percayalah kepada Allah dan Rasul. Percaya pada Allah dan Rasul. Orang yang duduk dalam dunia ini kesemuanya rugi, demi Allah. Si kaya rugi, si miskin rugi, siapa pun rugi. Yang huduh rugi, yang cantik rugi, yang muda rugi, yang tua rugi. Yang tak rugi siapa dia? Allazina amanu. Si tua yang beriman dan beramal saleh. Si muda yang beriman dan beramal saleh. Si huduh yang beriman dan beramal saleh. Si cantik yang beriman dan beramal saleh. Si kaya yang beriman dan beramal saleh. Mereka tidak rugi. Siapa yang kata? Pencipta alam dia kata. Itu satu kebenaran. Jadi apa kita buat kan? Pertahankanlah iman dan amal saleh. Kita tidak akan rugi tak mana-mana. Kita tak akan rugi.
Baik ikhwatul iman, ada soalan nak tanyakan? Bismillah. Tak ada apa nak? Alhamdulillah. InsyaAllah pada masa akan datang kita akan sambung lagi perkara yang ke-24 yang boleh menyebabkan hidup kita ini tidak mendapat petunjuk daripada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.